Keadilan iklim dan masa depan bumi menjadi topik Darah Muda untuk edisi kali ini kerana ini merupakan kelangsungan daripada perbincangan Darah Muda tahun lepas apabila kita memetik satu artikel yang diterbitkan oleh BBC yang menyatakan bahawa tahun 2021 menjadi tarikh mati untuk kita menyelamatkan bumi. Sekiranya tidak ada langkah yang proaktif, langkah yang boleh digerakkan secara sistematik oleh seluruh masyarakat dunia, kemungkinan sangat besar, risikonya di situ kita tidak mampu untuk menyelamatkan bumi. Tetapi untuk melangsungkan lagi perbincangan tersebut, di ketika ini kita mengangkat soal keadilan dan masa depan bumi mengenai dengan bagaimana aspek-aspek lain untuk kita mendekati isu ini. Kerana ia bukan soal alam sekitar semata-mata. Kalau kita boleh lihat beberapa laporan tahun lepas, kalau kita lihat laporan perbankan, laporan tahunan beberapa syarikat besar, mereka ada mendedikasikan satu topik khas berkenaan dengan Sustainable Development Goal, SDG, atau pembangunan mapan, dan juga berkenaan dengan kelestarian alam sekitar. Jadi untuk mendekati isu alam sekitar ini, Darah Muda fikir bahawa kita bukan sahaja fokus kepada isu kita semula yang menjaga sungai, menjaga air, tapi lebih daripada itu bagaimana demokrasi, politik dan agenda belia boleh memberikan kesan kepada agenda tersebut. Dan bersama dengan saya ketika ini merupakan Tuan Natalian Tan, yang merupakan penyelaras projek Wawasan Rakyat POWR dan juga merupakan kolumnis di Akhbar The Star dan juga merupakan Strategic Communication Consultant yang banyak engage dalam hal-hal bagaimana untuk kita mendekati beberapa isu besar dalam negara kita. Dan sebentar lagi di dalam talian kita akan juga bersama dengan Tuan Muhammad Faisal Abdul Aziz, merupakan penyelaras Malaysian Interfaith Climate Network MICC dan juga merangkap Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Tapi Nat, di awal ini mungkin sedikit komen tentang bagaimanakah pendekatan belia ataupun pendekatan masyarakat Malaysia secara umumnya bila sebut tentang alam sekitar. Adakah kita masih lagi menganggap bahawa politik is everything, demokrasi lah segala-galanya, so isu alam sekitar, isu yang mungkin agak picisan ni biar orang politik yang fikir? Bagaimana trend pemikiran rakyat Malaysia? Saya rasa setakat ni isu alam sekitar belum ada pada tahap yang seperti dengan negara-negara lain. Ini di negara-negara lain ini memang jadi boleh dikatakan hot button issue. Kita memang ketinggalan lah ke belakang. Tapi kita bukan ketinggalan dari segi kemajuan atau teknologi, tapi lebih dari segi sikap, kesedaran, keprihatinan. Saya rasa dua-dua kerajaan dan rakyat belum menghayati sepenuhnya betapa parahnya situasi sebenar dan peranan dan tanggungjawab kita untuk menyelamatkan bumi kita. Dan kalau penghayatan ini masih belum terbenam dalam hati dan minda kita, tak usah kita berbincang dasar-dasar politik. Jadi, mungkin kerana politik mainkan peranan. So, kalau kita boleh buat sedikit analisis perbandingan dengan negara-negara lain yang ada Green Party, mereka ada manifesto khusus berkenaan dengan alam sekitar. Tapi di Malaysia ini yang menjadi topik utama ialah soal belia banyaknya. Soal bagaimana peranan belia memberikan kesan kepada pilihan raya sebagai contoh. Tapi isu alam sekitar itu agak terpinggir. Adakah maknanya untuk kehadapan ini, ahli politik kena ada satu bab khusus berkenaan alam sekitar, barulah kita boleh bawa sama-sama rakyat memberikan kesedaran kepada mereka? So, jadi kami di Power, kita selalu fikirkan di Malaysia kita ada budaya kita bergantung kepada ahli politik. Kita tunggu mereka untuk memimpin, kita tunggu mereka untuk membawa kita ke sana sini, isu ini untuk mereka untuk selesaikan. Tapi kita ambil pendirian yang berbeza lah. Kita rasa rakyat sendiri yang harus memimpin, rakyat yang akan menjadi peneraju. Abang kata isu alam sekitar dipinggirkan. Salah satu sebabnya adalah kerana ruang politik di Malaysia ni penuh dengan benda-benda toksik dan memang benda yang tak bawa manfaat kepada siapa-siapa lah. Jadi isu-isu yang sebenar dipinggirkan lah, isu alam sekitar, isu belia, Dan saya rasa saya tak berapa optimistik kalau kita nak tunggu orang politik untuk mengangkat benda isu-isu yang lebih penting kerana mereka ada obsesi sendirilah. Sebab di situ isu bila sebut tentang alam sekitar, soal keadilan alam sekitar juga masa depan bumi, kita memainkan peranan kepada rakyat setiap individu di Malaysia ini harus mainkan peranan. Tapi kita akan masuk di dalam daripada angle demokrasi dan politik dan kita bicarakan tentang soalan sekitar. Saya nak bawa Saudara Faisal juga dalam perbincangan kita. Dan Tuan Faisal, soalan pertama saya ni mungkin komentar berkenaan dengan lebih daripada setahun kita berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan dalam kaitannya dengan alam sekitar, seolah-olah bukan saya di Malaysia tapi juga seluruh dunia yang melaksanakan lockdown,
dia memberikan kesan positif kepada alam sekitar. Selepas ini, lepas daripada program imunisasi COVID-19 kebangsaan kita ini, PICK ini, sekiranya baik untuk alam sekitar, adakah wajar untuk kita menghadkan pergerakan untuk menjaga alam sekitar? Sebab kalau kita tak jaga alam sekitar kita ni, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, mungkin kita terlepas tarikh mati ni tu untuk menyelamatkan bumi. Jadi kita kekalkan PKP bukan untuk COVID, tapi ketika ini PKP untuk membantu dalam sudut darurat iklim yang sedang kita alami di seluruh dunia. Baik, terima kasih Saudara Irfan dan juga saya Nadia Tan yang banyak membantu juga dalam isu-isu demokrasi dan sebagainya. Baik, sebelum itulah untuk menjawab soalan tentang PKP ini wajar diteruskan atau tidak, kita harus faham isu alam sekitar ni ia adalah isu dua pihak, pihak kerajaan, industri dan juga pihak rakyat. Dan dalam konteks ini kalau kita sebut tentang pergerakan yang dihadkan, asap dan sebagainya, ia adalah merupakan isu yang melibatkan rakyat. Dan saya fikir isu ini penting, bagaimana kita harus mendidik rakyat, sikap rakyat itu harus berubah. Sebab bila sebut tentang PKP, memang betul asap itu mungkin berkurangan dan sebagainya. Tapi kita harus faham, bila berlakunya PKP, masyarakat tidak dibenarkan untuk makan di kedai. Akhirnya terpaksa beli bungkus. Jadi persoalannya, adakah kita bersedia untuk memastikan bekalan bekas makanan dibawa, reuse plastic bag, tidak menggunakan lagi plastic bag biodegradable. Ini sikap rakyat. Jadi dia berbalik kepada persoalan sikap. Kalau kita melimitkan pergerakan, tak semestinya ia membawa manfaat yang baik untuk alam. Jadi sikap itu harus berubah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang tadi yang saya sebut, isu alam, kalau sebut tentang asap ataupun carbon neutral ni, dia bukan isu asap kenderaan rakyat saja tapi ia melibatkan industri, ia melibatkan badan-badan private, kerajaan sendiri, tindakan kerajaan, ia melibatkan yang disebut sebagai essential services. Jadi sejauh mana sebenarnya kerajaan juga harus membataskan industri-industri ini dengan alternatif baru supaya ia tidak menjejaskan alam. Jadi persoalan yang ditanya, sama ada PKP ini wajar diteruskan untuk melestari keutuhan alam, saya fikir ia tidak memberi jaminan. Yang paling penting ialah yang pertama tadi, sikap rakyat itu sendiri harus memahami bahawa PKP COVID-19 ialah merupakan resetting kepada pemikiran kita supaya kita harus berubah ke arah lebih pro kepada alam. Yang kedua, sikap pemerintah ataupun kerajaan ataupun private sector itu sendiri harus memainkan peranan untuk memastikan yang tadi kita sebut tentang isu asap, carbon neutrality itu. Yang besarnya bukan asap kalau kenderaan. boleh saya masuk kepada mungkin ada elemen yang ketiga di situ, iaitu teknologi. Sebab kalau kita lihat daripada apa yang sedang berlaku di luar negara, teknologi memainkan peranan sangat penting. Kerana bila sebut tentang industri fashion, bila sebut tentang industri industri runcit, yang perkara-perkara yang biasa kita guna dalam kehidupan sehari seperti plastik sebagai contoh, ataupun perkakas-perkakas yang kita guna di dapur seharian, teknologi memainkan peranan penting untuk merubah sikap rakyat. Bagi yang disebut sebagai Faisal tadi, sikap rakyat dan juga bagaimana industri melangsungkan perniagaan mereka. Tapi di Malaysia, Saudara Faisal, nampaknya teknologi itu jadi benda yang opsi terakhir. Kalau kerajaan boleh intervene, kalau boleh dibetulkan dengan polisi, sekecil mana pun kesannya, mereka memilih untuk ke arah itu. Kita tak memilih untuk explore ataupun teroka teknologi ini. Adakah saya setuju bahawa itu merupakan satu sikap yang silap pada pihak kita dalam menangani isu alam sekitar? Ya, sebenarnya dulu kerajaan pernah mewawarkan green technology dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat kembali kepada bajet kerajaan kewangan dari semasa ke semasa, kebiasaannya green technology ini tidak diberikan perhatian yang besar, khususnya sebagai alternatif. Saya ambil contoh yang tadi, mungkin kalau anda sebut tentang teknologi ini, saya ambil contoh teknologi elektrik. Kalau di Malaysia, TNB lah, tenaga nasional berhad. Kita menggunakan arang batu sebagai sumber premier lah untuk jana kuasa elektrik. Yang mana kita harus faham, ini saya nak sebut dari aspek sejarah. Dulu Malaysia dalam dekad-dekad lepas, kita pernah menjadi carbon neutral. Maksudnya carbon neutral maksudnya ialah jumlah karbon yang dikeluarkan oleh industri ini sama dengan jumlah kadar asap ataupun karbon yang boleh diserap oleh pokok-pokok. Malaysia dalam dekad-dekad sebelum ini, kita pernah menjadi carbon neutral. Maksudnya kita pernah, karbon kita neutral lah.
Tapi selepas berlakunya industri yang terlalu pesat tanpa melihat kepada alternatif yang tadi saya sebut, contohnya macam arang batu contohnya, akhirnya Malaysia menaik mendadak. Malah kalau dulu tahun 2016 kalau saya boleh refer, kita ada 23% karbon yang tidak neutral, dan hari ini makin bertambah. Jadi ini antara persoalan-persoalan yang saya fikir sebenarnya dalam konteks teknologi ini harus ada penambahbaikan, ada elemen-elemen untuk mencari alternatif supaya kita tidak menjejaskan alam. Tapi itulah yang disebut, ia harus juga datang daripada kerajaan. Maksudnya kerajaan harus memberi insentif tertentu kepada industri-industri yang cuba untuk menyelamatkan alam. Sebab kosnya mungkin agak mahal kerana ia mungkin baru di Malaysia, ya. Ya. Baik, terima kasih Tuan Faisal. Dan kalau boleh saya kembali kepada Natalian Tan. Nat, bila sebut tentang peranan itu, dan apa yang disebut oleh Faisal tadi, soal sejarahnya, soal amalan industri praktis, itu terlalu teknikal, dia terlalu dia perlukan research yang mendalam, tetapi harus ditampilkan kepada masyarakat supaya mereka baca dan mereka faham. Jadi mungkin sebagai penulis bebas, sebagai kolumnis, Nat ada peranan penting di situ. Jadi bagaimana, persoalan saya ialah bagaimana kedudukan Nat sebagai kolumnis yang menulis saban hari boleh memberikan impak kecil ataupun besar kepada masyarakat untuk mereka lebih sedar tentang soal alam sekitar. Ya, tadi soal impact kecil besar dan apa saudara kata tentang teknologi yang mengubah sikap rakyat. Saya rasa akhir hari sikap rakyat yang mengubah segala-galanya. Sikap rakyat yang akan mengubah teknologi, yang akan mengubah politik dan sebagainya. Kita nak sampai ke tahap di mana setiap tindakan, setiap keputusan, setiap dasar yang kita buat, setiap benda yang kita beli, kita fikir, kita peka, apakah impact ini terhadap alam sekitar. Kalau kita masuk pejabat, kita tengok ada tak tong kita semula. Dan kalau di negara lain, kalau dia masuk pejabat, dia tak nampak benda tu, dia rasa pelik. So kita pun mahu rakyat rasa pelik macam tu kalau benda tu tak ada. Dan dari segi impact, of course, kita bukan saja dari segi tulisan, tapi ini satu whole of society approach. Mana-manalah dan cara yang kita boleh mempengaruhi rakyat. Nak TikTok ke, nak video, itu yang penting ni, kita membawa kepekaan dan kesedaran itu dan perubahan sikap seperti yang dicakap saudara Faisal itu yang paling penting. Kita sebut tentang penulisan juga, yang paling penting dalam penulisan itulah soal penggunaan istilah. Kalau kita boleh rujuk kepada penulisan Nat banyak menulis tentang politik sebenarnya, dan saya nak sebut juga, saya perasan Nat dan juga Faisal nampaknya menyerang saya soal juga berfokus kepada soal sikap rakyat, dan walaupun saya tak berapa setuju, cuma dia melihat kepada peranan-peranan lain kalau dalam konteks semasa ini, teknologi khususnya. Tapi itu saya tiada ke tepi. Balik pada soalan saya tadi, ialah soal penulisan, soal penggunaan istilah. Niat banyak menulis tentang politik, tapi ada satu tulisan berkenaan dengan alam sekitar pada 13 Ogos tahun 2019. Tajuknya itu, Are we prostituting our health and environment? Istilah prostituting itu sendiri, dia memberikan satu impak yang dia macam sentap sikit kan, macam adakah itu istilahnya untuk menggambarkan sikap kita pada alam sekitar. Jadi penggunaan istilah itu, adakah itu merupakan satu pendekatan baru kita untuk bawa orang mengenali ataupun lebih faham soal alam sekitar, ataupun kita masih kena dengan sikap sedia ada, ajak cara baik, kempen-kempenan, ataupun kena guna istilah yang keras seperti itu? Mungkin satu cara untuk menjawab ialah, kalau rumah sedang terbakar, kita tak ada masa untuk bersopan santun dan sebagainya lah. Tapi memang betul pada waktu itu istilah yang saya guna agak kasar sikit. Saya bukan percaya rakyat yang melacurkan alam sekitar, tapi mungkin betul untuk dikatakan orang kaya, orang berkuasa, elitis, yang selalu mengejar lebih duit, mengejar lebih untung, dan tanpa menghiraukan akibatnya kepada alam sekitar. Saya rasa inilah yang orang yang merosakkan alam sekitar untuk keuntungan diri. Artikel itu merujuk kepada satu syarikat Australia yang membawa rare earth dari Australia, membina kilang di Malaysia dan memproses di sini dan membuang sisa radioaktif di sini. Kerana mereka tak sanggup bina kilang itu di Australia, tak sanggup bawa balik bahan sisa itu balik ke Australia, kerana dia menjejaskan alam sekitar lah. So soalannya, kenapa kalau buruk buat di sana, kenapa kita bagi mereka buat di sini? Kenapa kita membolehkan negara lain membuat Malaysia seperti tong sampah? Ini memang satu, adakah ia baik untuk masa depan? Saya rasa sudah tentu tidak. Jadi, tapi kenapa? Saya rasa jawapannya mungkin kerana soal maklumat yang tidak sampai, kerana itu peranan penulis mainkan peranan sangat penting. I mean, well, in a way, but
ini jadi ini dibanakan kerana orang mengejar duit lah, maaf loba dan sebagainya. Jadi kalau rakyat tidak sedar atau tidak atau dibayar ganjaran, ditutup, ini menjadi satu masalah dan ini akan membawa masalah yang cukup lama, bukan 1 tahun 2 tahun tapi bergenerasi. Baik, bila sebut tentang soal kempen mendekati rakyat, memberikan kefahaman adakah penggunaan istilah yang sesuai ataupun tidak, pendekatan yang lebih keras ataupun pendekatan yang lebih lembut, saya difahamkan di bawah ABIM ketika ini sedang menggerakkan satu insentif di bawah Malaysian Interfaith Climate Change Network MICCN yang baru sahaja diluncurkan pada minggu lepas, hari Khamis, yang dihadiri oleh Net juga dan juga Faisal. Jadi saya nak, mungkin Faisal boleh terangkan sedikit berkenaan dengan kempen ini, kerana saya fikir ini pertama kali kempen alam sekitar digerakkan atas dasar interfaith dengan pelbagai agama, pelbagai latar kepercayaan, tapi usaha ke arah matlamat yang sama. Mungkin Saudara Faisal boleh berikan sedikit komen tentang apakah yang usahakan oleh MICCN ini. Baik, terima kasih Saudara Irfan. Sebenarnya kebetulan MICCN ini telah diluncurkan waktu Muktamar ABIM pada 26 Disember 2020. Cuma 11 Mac yang lalu kami bersama juga dengan rakan-rakan pelbagai agama, Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya, termasuk Sikh, kami melancarkan kempen memusnahkan bumi bercanggah dengan agama saya. Jadi maksudnya semua orang, semua agama, semua komuniti di Malaysia ini berpendirian bahawa sebarang tindakan memusnahkan alam dia berlawanan dan bercanggah dengan agama masing-masing. Kerana apa? Kerana juga tadi kalau kita sebut mungkin ada persoalan yang melihat bahawa isu alam ni isu yang kecil, isu membuang sampah, isu yang mungkin yang tidak signifikan. Jadi ABIM kita melihat bahawa isu ini juga bukan hanya isu orang Islam, bukan hanya isu orang Melayu, tapi isu yang harus ditangani oleh kita secara bersepadu, ataupun mungkin dalam konteks hari ini kita bawa elemen bangsa Malaysia sebagai satu movement gerakan untuk menyelesaikan masalah. Dan salah satu masalah yang kita nak selesaikan ialah isu environment ataupun isu climate change. Jadi kita meyakini bahawa di Malaysia ini, termasuk di Asia, majoritinya ialah komuniti beragama. Tak kira mana agama pun, komuniti kita secara umum majoritinya ialah komuniti beragama. Dan saya yakin bila mana kita membawa elemen alam sekitar dan juga perubahan iklim ini menerusi pentas agama, ia lebih efektif untuk menyedarkan komuniti rakyat terbanyak dan juga seluruh golongan lah, pemimpin atasan, golongan private dan sebagainya, sekurang-kurangnya ada kesedaran untuk dikaitkan dengan agama, bahawa agama amat menekankan aspek untuk memelihara bumi dan juga alam sekitar. Dan impaknya kami dapat lihatlah impak yang besar, dan juga mendapat pengiktirafan daripada International Greenpeace usulan daripada program kami, dan kami mengharapkan lebih banyak partisipasi daripada kawan-kawan komuniti pelbagai agama di Malaysia. Ya, baik, Net mungkin boleh juga komen yang menarik dalam kenyataan itu ialah memusnahkan bumi adalah berlawanan dengan agama saya. Destroying the earth is against my religion. Dan tadi bila sebut sahaja insentif MICCN ni, Net terus semangat. Mungkin Net ada komentar tambahan daripada apa yang disebut oleh Faisal tadi. Kita terharu bila nampak semua agama yang datang bersama untuk memperjuangkan isu ini. Dan kami di Power bersama dengan rakan-rakan ABIM juga memperjuangkan konsep bangsa Malaysia. Di Malaysia ni kita sering dibelah bagi, dilaga-lagakan antara satu sama lain dari segi etnik, dari segi agama, So dan ada orang yang rasa bangsa Malaysia ni maksudnya kita kurangkan identiti Melayu, Cina, India, Iban Kadazan. Tapi sebenarnya tidak. Kita rasa kita perlukan identiti bersama bangsa Malaysia, bangsa hijau, sebagai penggerak untuk memperkasakan dan menyatupadukan rakyat dalam perjuangan untuk menentang krisis yang membawa impak kepada semua insan di tanah air kita, seperti krisis perubahan iklim. Ya, Faisal, mungkin terakhir ini selain daripada harapan atau pesanan akhir sebagai penggerak MICCN ini, mungkin Faisal juga boleh berikan komen selepas daripada setahun kita sambut setahun Malaysia Prihatin, tapi dalam konteks alam sekitar mungkin ABIM ada komentar khusus berkenaan dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air, berkenaan dengan usaha-usaha yang sudah pun digerakkan. Ada banyak yang saya boleh senaraikan di sini, tapi saya serah kepada Faisal yang manakah yang ingin disentuh oleh saudara. Silakan. Baik, mungkin sikitlah komentar yang pertama, kami di pihak ABIM lah, kami memuji sebenarnya
usaha daripada Profesor Datuk Dr. Zaini Ujang, Ketua Pengarah lah kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air, yang saya fikir memang banyak usaha-usaha yang cuba untuk dibuat untuk mereformasikan perkara-perkara yang berkaitan dengan alam sekitar dan juga perubahan iklim. Cuma mungkin persoalan kami lah di peringkat NGO ialah kita juga ingin tahu sejauh mana perkembangan perkara-perkara yang telah pun dibentangkan dalam mungkin sewaktu Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional. Contohnya macam usaha untuk meminda Environmental Quality Act ataupun Akta Kualiti Alam Sekeliling, Transboundary Protection Act, maksudnya usaha untuk memberi hak kepada rakyat Malaysia menyaman syarikat-syarikat Malaysia yang menyebabkan berlakunya jerebu yang berlaku di luar negara. Itu yang disebut sebagai Transboundary Air Protection Act, macam itulah lebih kurang. Jadi kita nak tahu sejauh mana ianya masih berjalan ataupun adakah ianya tidak lagi diletakkan sebagai perkara penting oleh Kementerian Alam Sekitar. Dan juga yang seterusnya, lagi dua, mungkin saya nak komen juga, mungkin kita melihat bagaimana juga persoalan Kementerian Alam Sekitar bertindak sebagai facilitator, pemudah cara antara kerajaan, persekutuan dan juga negeri. Sebab kita harus faham bila sebut tentang isu hutan, walaupun mungkin ada polisi tertentu yang menghalang ataupun yang cuba untuk menyekat pembalakan sebagai contoh ataupun untuk menguruskan pembalakan, tapi negeri ini ada bidang kuasanya. Jadi bagi ABIM ataupun MICCN, kita ingin melihat langkah yang lebih proaktif daripada pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air untuk menjadi pemudah cara bagi memastikan adanya penyelarasan khususnya dalam konteks untuk memelihara tanah, memelihara bumi yang jatuh dalam bidang kuasa negeri kan. Dan yang terakhir, mungkin juga ramai kawan-kawan saya beri komentar juga, Kementerian Alam Sekitar dan Air ni dilihat banyak memberi fokus kepada air, isu piping, isu teknologi air, tapi kalau boleh diberikan juga perhatian kepada isu alam sekitar. Sebab kalau kita sebut tentang air, isu pencemaran air ke, isu kekurangan air ke, dia ada kaitan juga dengan penggodolan hutan, dia ada kaitan juga dengan alam sekitar. Jadi harus ada balance, tidak boleh hanya fokus kepada air, tapi ada juga balance kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan kita. Tapi overall saya memujilah Profesor Datuk Dr. Zaini Ujang khususnya, yang kita lihat dalam komunikasi kita juga nampak beliau cuba untuk membuat perubahan dan fokus dalam. Terima kasih Sir Faisal berkenaan dengan komen tersebut. Dan mungkin terakhir sekali mungkin apakah power akan laksanakan untuk alam sekitar ni? So isu alam sekitar ini dalam masa dalam masa seminit, sebab itu masa yang kita ada. Satu contoh baik that there is more that unites us than divides us, seperti isu seperti COVID-19, kemiskinan, corruption dan sebagainya. Jadi kita selalu menghargai usaha pemimpin NGO seperti Faisal yang selalu memperjuangkan coalition building, nation building, untuk bertungkus lumus berusaha untuk kebaikan semua dan better Malaysia for all. Baik, terima kasih Natalian Tan bersama dengan kita, dan juga Muhammad Faisal Abdul Aziz memberikan komentar berkenaan dengan keadilan alam dan juga masa depan bumi, dan itu masa yang kita ada. Dan saya kira kita dapat satu angle baru bila sebut tentang alam sekitar, soal interfaith, bagaimana kita boleh bekerjasama bukan sahaja rentas negara, rentas negeri, rentas budaya, tapi juga rentas latar belakang kepercayaan. Dan yang terakhir sekali, pastinya kepada semua, bagi yang belum daftar vaksin, daftar. Kita kena naikkan angka mereka yang menerima vaksin, jaga SOP, walaupun dah diisytiharkan dan dimaklumkan bahawa tarawih boleh dilaksanakan dan sebagainya. Kalau kita boleh terus disiplin, mungkin raya nanti boleh rentas negeri. Tapi apa pun, setakat itu sahaja bersama dengan kami di Darah Muda. Jumpa lagi untuk topik-topik yang menarik, membicarakan tentang isu belia, isu anda, suara anda di platform kami Darah Muda. Sekian.